Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah Allahu ya bari ya basid akan permudahkan sehabis mudah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah, hari yang ke-173 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni adalah memupuk amalan berjemaah. Apakah contoh aktiviti yang kita boleh lakukan secara berjemaah dan beramai-ramai dalam keluarga kita, insya-Allah. Sebelum tu, Soleh nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong seru, tolong kongsikan Soleh punya link page live Majlis Ilmu Taman-Taman Syurga pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, thank you semuanya. Hai Kak Ba'yah, nampaknya komen Soleh tak keluar lagi. Itulah komen ni kenapa ya tak keluar. Waalaikumsalam. Hai Kak Ba'yah. Hai, waalaikumsalam. Nur Syahidah Hamidi. Hai semuanya, alhamdulillah. Hai Angga Masyita. Tak tahulah kenapa setting FB live sekarang kan. Dia sorok Soleh punya komen-komen tu tak keluar pula. Okey, thank you kepada yang tolong share dan yang tolong seru. Alhamdulillah. Okey, jom kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah, thank you. Hai Umi Hendon, hai Kak Zurinawati. Soleh nampak gambar kat atas tu je tau. Komen memang tak keluar. Komen merajuk agaknya. Pak kata Wani komen kena COVID. Okey, gurauan saja kan. Okey, so apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk memupuk semangat bekerjasama, berjemaah dalam keluarga kita? Okey, hai Kak Miss Rana. Betul Kak Miss Rana. Hai Kak Suhaiza. Okey, alhamdulillah. Soleh tengok gambar yang keluar-keluar kat atas tu. Okey, so yang pertama, kita kalau kita cakap kita nak buat amalan berjemaah, macam mana nak hidupkan amalan berjemaah? Lebih-lebih lagi amalan yang memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat buat. Okey, yang pertama adalah solat berjemaah. Kita solat berjemaah, lelaki afdal solat di masjid dan perempuan afdal solat dekat rumah. So kalau perempuan yang tak ada keuzuran, yang tak ada masalah, bolehlah pergi masjid, tak ada masalah juga. Dapatlah pahala tafakur dekat masjid, boleh buat solat tahiyatul masjid. So ikut keperluan dan kelapangan masing-masing sebenarnya. Lagi-lagi kita waktu PKP ni kan, ada masjid yang hadkan kemasukan. Ada siapa yang komplit 2 dos vaksin, baru boleh masuk masjid. Sekarang masjid macam tu. Macam suami Solehah, imam, masjid dia sekarang buat macam tu. Yang tak komplit 2 dos vaksin tak boleh masuk lagi. So ikut kerajaan negeri. Kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang telah tentukan undang-undang siapa yang boleh masuk dan tak boleh masuk. So apa yang Soleh nak cakap dekat sini, kalau kita tak boleh nak pergi solat berjemaah dekat masjid, contohnya kita belum komplit vaksin, so boleh solat dekat rumah, tak ada masalah. Islam tu kan indah. Jangan bila kita kata kita tak boleh nak bersembahyang berjemaah dekat masjid, lalu kita pun putuskan amalan berjemaah, solat berjemaah. Kalaulah kita tahu pahala solat berjemaah tu, daripada kita solat seorang-seorang individu hanya dapat 1
je. Tetapi kalau kita solat berjemaah, Allah ganjarkan 27 kali ganda pahala yang kita akan dapat. Banyak kan? Lagi-lagi kalau kita buat 5 hari, dalam satu hari 5 fardu. 5 fardu solat wajib yang kita buat semua secara berjemaah. Totalkan 27 kali 5 berapa? Itu baru solat, belum lagi berzikir, belum lagi pahala mengaji, belum lagi pahala berselawat. Masya Allah, banyak sangat sebenarnya. Kita boleh kumpul pahala ni walaupun kita duduk dekat rumah. Kita jadi seorang yang kaya pahala. Seronok kan jadi seorang yang kaya pahala. So solat berjemaah, jangan tinggalkan amalan solat berjemaah. Kalau tak, kita rugi sangat. Rugi kalau kita kata kita nak solat seorang-seorang, sedangkan ada anak-anak kita yang boleh follow dekat belakang, ada suami yang boleh mengimami solat kita, ada adik-beradik, ipar dua yang boleh solat bersama-sama dengan kita. Kenapa kita nak tinggalkan amalan berjemaah ni? Selagi kita boleh solat berjemaah, berjemaah. Berjemaah dengan mertua, berjemaah dengan mak ayah kita, berjemaah dengan anak-anak, berjemaah antara suami dan isteri. Islam sangat memupuk amalan solat berjemaah. Okey, yang kedua adalah tadarus berjemaah. Tadarus berjemaah di sini bermaksud mengaji bersama-sama. Sebagai ketua keluarga, ayah berperanan untuk mengajak anak-anak mendidik baca Al-Quran. Daripada Iqra tak pandai membaca, daripada Muqaddam tak pandai membaca, sekarang Alhamdulillah dah naik boleh baca Al-Quran kan. So kita selalu terapkan nilai-nilai murni dekat anak-anak kita. Kita cek bacaan Al-Fatihah anak kita, sebab kita nak train anak kita supaya boleh jadi imam nanti. Lagi-lagi anak-anak lelaki kan. Anak-anak lelaki memang itulah tanggungjawab yang akan mereka pikul satu hari nanti untuk mengimami jemaah-jemaah di belakangnya nanti. So ajar dan didik anak kita untuk pandai mengaji. Betulkan tajwid. Betulkan tajwid dia, bacaan dia, panjang, pendek, harakat dan sebagainya. InsyaAllah bila kita mengaji berjemaah, sebenarnya akan eratkan silaturahim dalam keluarga kita juga. Lagi-lagi kita memang sekarang fasa duduk dekat rumah je, tak boleh nak keluar ke mana-mana. Banyakkan me time dengan keluarga, quality time kita dengan keluarga, perbanyakkan aktiviti. InsyaAllah Allah tu maha baik, Allah tu maha pemberi segala nikmat dan kurniaan. Sebelum ni kalau kita kata kita sibuk dekat luar, Alhamdulillah sekarang ni Allah kurung kita dekat rumah, kuarantin dekat rumah, duduk dekat rumah, stay at home. Alhamdulillah boleh Quran time dengan anak-anak, boleh Quran time dengan family syurga kita, insyaAllah. So jangan tinggalkan amalan tadarus Al-Quran berjemaah dan mengaji Al-Quran berjemaah. Semua tu sebenarnya mendatangkan barokah dalam kehidupan kita. Memang kita tak nampak barokah tu apa, tetapi barokah tu boleh kita rasai bila anak-anak kita dengar cakap, bila keluarga kita semuanya menyejukkan hati dengar cakap kita, tak ada nak marah-marah, tak ada rumah tu nak macam Tarzan. Allah pelihara dan Allah lindungi keluarga kita. Sebagai contoh, tiba-tiba keluarga kita semuanya sihat walafiat, dijauhi daripada penyakit, sebab kita jaga barokah dalam rumah tangga kita. Kita hidupkan sunnatullah dalam keluarga kita. Kita hidupkan cara Nabi Muhammad SAW lakukan, kita hidupkan dalam keluarga kita. Itulah yang terbaik. Waalaikumsalam Kak Mariam, tak apa, tak ada masalah. Hai Ibu Hanum. Ibu Hanum dah bertukar wajah bidadari, Alhamdulillah. Umi nampak. Okey, hai Kak, hai Bihasna. Okey, thank you kepada semua. Hai Kak Hamiati Idu, thank you. Soleh dah kenal dah profile picture masing-masing. Okay, thank you yang support live Soleh setiap hari. Okay, poin yang ketiga, amalan yang kita boleh lakukan secara berjemaah dekat rumah adalah makan berjemaah. Penting ke makan berjemaah? Yes, sangat-sangat penting. Menurut Profesor Muhaya dan Ustaz Alim Ulama pun semua menggalakkan kita untuk makan berjemaah. Kerana apa? Bila kita makan berjemaah, di situlah kita nak didik akhlak anak-anak kita. Kalau kita tengok anak kita bercakap sambil makan, kata makan dulu, dilarang, Nabi tak suka. Nabi makan secara senyap tau. Nabi makan tak gelojoh tau. Nabi makan guna tangan kanan, baca doa. So kita terapkan ilmu-ilmu sebegini, mungkin anak-anak kita
kurang jelas, kita terangkan, kita explain dekat mereka. So bila kita makan berjemaah ni, dari situlah kita boleh hidupkan sunnah Rasulullah. Rasulullah makan dengan 3 jari. Rasulullah makan kunyah hingga hadam lumat makanan tersebut 44 kali. Betapa kita ni nak bagi tahu dekat anak-anak kita bahawa sebaik-baik akhlak adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So daripada makan berjemaah je, kita dah boleh pupuk semangat kasih sayang antara kita, menghargai makanan, jangan membazir. Kalau kita hari ni contohnya kita masak ikan goreng kan, ikan goreng sambal belacan, itu je dah cukup. And then tiba-tiba anak kata, Umi, mana ayam? Asyik makan ikan je. Contoh dialog kan. So dekat sini kita ajar dan train anak kita bersyukur. Jangan merungut depan makanan, jangan merungut depan rezeki. Kita cakap dengan anak kita, bersyukur Allah bagi kita rezeki makan ikan. Bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan waktu ni dapat makan dekat rumah, ada kipas, ada tempat duduk, ada meja. Sedangkan dekat luar sana ramai pengemis, ramai gelandangan yang tak ada makanan, kelaparan. Kita bersyukur sayang. Kita bersyukur, jangan merungut. Kalau kita rasakan makan ikan tu tak sedap, kalau kita rasakan makan ikan tu tak seronok, bersyukurlah kerana ada orang yang tak ada makan langsung. Dia makan rumput je. So kita dekat sini kita terapkan dekat anak kita hidup secara bersederhana, hidup jangan membazir, hidup penuh dengan kesyukuran, jangan merungut, jangan komplain. So dekat sini ada hikmah yang Allah titipkan. Bila kita melakukan segala aktiviti secara berjemaah, dalam tak sedar kita boleh train anak-anak kita dengan budaya Islam yang sebenarnya. Kita terapkan dekat hati mereka untuk sentiasa menjaga akhlak dan adab di dalam diri kita, insya-Allah. Okey, yang keempat adalah belajar berjemaah, menuntut ilmu berjemaah. Sebagai contoh, anak kita sedang PDPR kan. Contoh kalau dekat rumah ada 3 orang anak sedang PDPR. So apakah peranan kita sebagai ibu bapa? Memantau mereka, melihat mereka dan menyuruh mereka menyiapkan kerja. Dan salah satu, bila kita lihat anak kita sedang belajar, kita terangkan dekat anak kita, wajib jaga adab berguru. Anak-anakku, jangan bila kita nak belajar sambil main lah, sambil makan lah, sambil bersembang lah, tak jaga adab. Bila walaupun kita buat kerja PDPR, walaupun duduk dekat rumah, wajib untuk kita jaga adab macam kita masuk dekat kelas. Hormat guru-guru yang sedang buat Google Meet, hormat guru-guru yang sedang buat voice chat. Jangan kita bising, hormat antara satu sama lain. Bila kita jaga adab dengan guru, ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita belajar hari-hari pun akan mudah masuk dalam hati kita. Sebab tu kita kena terapkan benda-benda macam ni. Mungkin bagi mereka benda ni biasa, mungkin bagi mereka benda ni tak penting. Tetapi bila kita cakap dan kita terangkan kepada mereka yang sebenar-benarnya benda ni lah yang memberi keberkatan dan kejayaan dalam kehidupan mereka. Kalau tak percaya, terangkan, cakap dengan anak. Adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau you pandai macam mana pun belajar, tetapi adab tak jaga, kerja sekolah tak nak buat, cikgu suruh buat kerja sekolah, hantar kerja sekolah tak pernah nak hantar, macam mana kita cakap kita nak berjaya? Walaupun PDPR, itu adalah tanggungjawab kita, tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak-anak menyiapkan kerja on time. Bukannya bertangguh-tangguh. Bertangguh-tangguh itu adalah sesuatu perkara yang buruk dan negatif. Bila bertangguh, kerja bertambah, kerja bertimbun-timbun, kita stres tak buat sampai lama-lama, kerja tu langsung kita dah tak nak sentuh dah. So macam mana anak kita nak belajar? Macam mana anak kita nak jaga adab berguru dia? Sebab tu kita kena explain dekat anak. Train mereka, ajar mereka, didik mereka. InsyaAllah bila kita sendiri menjadi ibu bapa yang bertanggungjawab, anak-anak kita juga akan menjadi murid yang bertanggungjawab terhadap guru mereka, insya-Allah. Okey, yang kelima, hendaklah kita beriadah bersama-sama. Macam mana nak beriadah bersama-sama dalam keluarga? Nak pupuk semangat berjemaah tu macam mana? Sebagai contohnya, kita kalau duduk dekat rumah tu, tak ada siapa, tak ada bercampur dengan orang luar kan. Bolehlah bersenam sama-sama, duduk depan TV, pasang video, bersenam bersama keluarga, lompat bintang, apa-apa saja senaman yang memang halal untuk family kita untuk saling
buat sama-sama, beriadah, main badminton dekat luar, main pingpong ke, main carom dan sebagainya. Hidupkan amalan berjemaah ni supaya kita tak tepu duduk dekat rumah. Waktu-waktu PKP ni ramai depression, ramai stres, ramai buntu, ramai kata tak dapat nak hidup udara luar. Kita sendirilah pilih enjoy macam mana yang kita nak. Hidupkan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dalam rumah kita. Main dam ular ke, main dam haji ke, main sahaja dengan ahli keluarga kita. Sebab di situ akan memupuk kegembiraan dan juga hidup secara bersederhana dan bersyukur. Sebab kadang-kadang kita duk merungut, alah dah lama tak keluar rumah, alah dah lama terkurung, bosanlah duduk rumah. Bila kita cakap perkataan bosan tu je, Allah dah akan tarik nikmat kita sebab kita tak bersyukur. Kita kufur nikmat. Jangan kita keluarkan perkataan bosan depan anak-anak. Jangan kita ajar anak-anak kita sendiri cakap perkataan bosan. Perkataan bosan tu sebenarnya menunjukkan bahawa itulah sikap kita yang tak bersyukur. Tak bersyukur dengan nikmat Allah beri. Sebab tu bila kita duduk rumah, banyak kita boleh muhasabah diri sebenarnya. Daripada diri kita sebelum ni yang tak komplit, yang banyak kekurangan, alhamdulillah telah diperbaiki. Sebab kita upgrade ilmu, sebab kita duduk dalam circle positif, sebab kita ada kawan-kawan, sebab kita sentiasa dekatkan diri kita dengan Allah dengan majlis ilmu. InsyaAllah InsyaAllah bila kita sentiasa memandang semuanya dengan penuh hikmah, InsyaAllah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Sebab tu kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah, apatah lagi kita bersangka buruk dengan manusia, bersangka buruk dengan orang sekeliling kita. Jauhkan, na'udzubillah min zalik. Kalau ada, segerakan bertaubat, beristighfar. InsyaAllah nasihat untuk diri solehah juga. Sebab kadang-kadang kita leka juga, kadang-kadang kita ni ada masalah juga. So insyaAllah sama-sama kita buang dan perbetulkan diri kita daripada sebelum ni, insyaAllah jadi yang lebih baik. Okey, yang seterusnya adalah usrah taklim berjemaah. Ini benda ni kalau anda tak biasa nak lakukan, ataupun kalau anda sebelum ni dah pernah lakukan tetapi dah lama tinggalkan, hidupkan kembali. Hidupkan kembali. Sebab inilah penyelamat akhir zaman kita. Kita umat akhir zaman ni kena banyak top up makanan rohani. Usrah taklim dekat rumah berjemaah akan menghidupkan cahaya-cahaya barakah dalam kehidupan kita. Allah akan menambah nikmat dan rahmat dalam kehidupan kita kalau kita menghidupkan taklim di dalam rumah. Hidupkan sahaja. Tak perlu lama, tak perlu panjang. Cukup 3 hingga 5 minit. Kalau kita dah buat pun akan dapat pahala. Yang penting kita istiqamah. Contohlah kalau satu hari tu kita penat sangat, tapi kita tetap juga buat, maka malaikat-malaikat akan turun merahmati rumah kita, akan memberikan rahmat, akan mendoakan kita, akan memberi kesejahteraan kepada kita, dan akan ingat bahawa kitalah waktu dekat dunia nanti, dekat akhirat mereka akan ingat kita. Inilah wajah-wajah yang selalu menghidupkan taklim. Inilah wajah-wajah yang selalu menceritakan kisah-kisah kebesaran Allah. Inilah wajah-wajah yang selalu mengucapkan selawat dan kisah-kisah Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Di hari akhirat kelak kita adalah orang yang penduduk di langit pandang. Okey, dan yang terakhir adalah amalan memasak bersama-sama dan berjemaah. Amalan ni jangan kita tinggalkan. Sebagai contoh, kita jangan, orang kata jangan sayang anak tu sampai kita tak nak bagi anak buat kerja rumah. Kita kalau kita sayang anak kita, kita lagi suruh mereka buat kerja rumah. Supaya mereka bila dah besar nanti, mereka boleh diharap, mereka boleh berdikari, mereka tidak menjadi anak yang manja dan tidak boleh disuruh-suruh. Kita suruhlah waktu kecil sekarang ni. Waktu mereka umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ni lah kita nak train mereka. Sebab bila kita nak didik anak kita, biarlah kita didik daripada mereka masih muda. Ibarat melentur buluh, biar dari rebungnya. Jangan sampai bila dah dewasa, kita nak lentur buluh tu pun, buluh tu akan melawan balik. Inilah imam. Imam selalu nasihat dekat anak-anak. Imam kata, ayah kalau tak rotan kau, itu maknanya ayah tak sayang kau. Ayah rotanlah sebab ayah sayang. Ayah tegurlah sebab ayah sayang. Kalau ayah tak tegur, maknanya ayah tak sayang. Sekarang ni lah ayah nak tengok kau menangis. Nanti, bukan bila waktu besar nanti,
bukan ayah yang menangis tengok engkau. Soleha dengar ayat-ayat ni, rasa nak menitis air mata. Ini ayat yang seorang ayah keluarkan selepas habis taklim. Lepas habis taklim je, ayah mesti bagi muzakarah pendek. Contoh tentang bab kebersihan, contoh tentang bab solat, contoh tentang bab menghormati orang tua. So semua ni lepas habis taklim bukan bermakna kita tutup kitab terus. Kita selitkan nasihat, musyawarah keluarga. Inilah yang family Soleha buat. Tegur anak sekarang. Biarlah mereka menangis sekarang. Biarlah mereka dihukum sekarang atas kesalahan yang mereka buat. Bukannya bila dah besar nanti barulah ibu bapa nak menangis. Dah tak guna. Dah tak guna dah nasihat kita bila mereka dah besar dewasa. Malah mereka akan melawan dan membentak-bentak kita. Sebab tak ditrain daripada kecil. Sebab tu Islam tu indah. Sekarang ni lah anak-anak masih kecil tu, train mereka, didik mereka. Walaupun kita rasa pedih, kesian dekat mereka kecil-kecil ni, trainlah sekarang sebelum kita menyesal satu hari nanti. InsyaAllah bila kita dah hidupkan amalan seperti memasak bersama-sama, buat kerja rumah bersama-sama, InsyaAllah disitulah hadirnya keberkatan, saling sikap kerjasama, kasih sayang, toleransi dalam keluarga kita. InsyaAllah Soleha doakan agar kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, sentiasa dipandang Allah, sentiasa dipermudahkan urusan kita dunia dan akhirat, insyaAllah. So inilah perkongsian Soleha 7 aktiviti dan amalan berjemaah yang kita boleh hidupkan sama-sama dalam kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi sebuah keluarga syurga. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Soleha doakan agar anda semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab, diberikan hidayah yang berkekalan dan husnul khatimah, insyaAllah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, sekian sahaja perkongsian Soleha hari ini. Segala kekhilafan, kekurangan diri Soleha harap dimaafkan, dan yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.